Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid di rumah? Mudah-mudahan murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, tanpa lengahkan masa kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini bagi subjek Pendidikan Islam. Insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini bijak berkomunikasi. Dalam bidang adab unit yang ketiga. Boleh tengok dekat buku teks muka surat 166 hingga 171. Okey, baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun ataupun melalui perantaraan. Okey, adakan perhubungan secara langsung maknanya bercakap ataupun perantaraan. Perantaraan ni mungkin menggunakan gadget dan sebagainya lah. Okey, seterusnya tengok dalil menyebut tentang komunikasi ini. Sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, seorang muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidahnya, dengan lidah dan tangannya. Okey, orang Islam yang sebetulnya ni adalah orang yang memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Sama ada dari bentuk lisan, daripada lidah dia, percakapan dia dan juga tangannya. Hukum berkomunikasi. Apa hukum kita berkomunikasi, bercakap, berinteraksi ni? Hukum berkomunikasi adalah harus. Okey, harus. Dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa. Apa dia? Seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta dan lain-lain. Okey, jadi komunikasi ini harus, tapi dia boleh jadi haram kalau kita salah guna dia. Contoh, kita bercakap dengan kawan kita, kita mengumpat, ataupun kita tengah menghina orang, mencela orang, bercakap bohong. Okey, semua tu jadi haram. Tapi asas komunikasi itu harus sekiranya kita buat dengan betul. Apa adab komunikasi ini? Okay, yang pertama boleh tengok, memulakan dengan salam. Setiap kali kita nak komunikasi dengan orang, kita jumpa dengan kawan kita, sahabat kita, kita mulakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bercakap. Tak adalah woi. Tak ada, kita tak gunakan perkataan yang macam tu. Woi, what's up guys? Tak ada, itu bukan cara Islam. Cara Islam, Assalamualaikum. Dia jumpa kawan, oi, what's up guys? What's up man? Bukan, itu cara kita. Itu cara-cara orang kafir. Okay? Ataupun cara-cara yang tak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Bila kita nak berinteraksi, bercakap dengan kawan, dengan cikgu, dengan mak ayah, dengan siapa sekalipun, mesti kita gunakan kata-kata yang baik. Okay? Ayat-ayat yang baik, bahasa-bahasa yang baik. Ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Okay? Bila kita nak bercakap dengan orang tua, siapa-siapa lah, mesti kita gunakan bahasa yang paling sopan, yang elok. Assalamualaikum, maafkan saya pakcik, boleh saya bertanya? Contoh, perkataan yang sopan kan. Dan satu lagi yang tak sopan macam mana? Oi, cik, tak tanya boleh? Sopan tak macam tu? Tak nampak sopan. Okay? Kita gunakan percakapan yang sopan. Seterusnya, memberi perhatian ketika orang lain bercakap. Tu adab juga. Waktu kita bercakap dengan orang dengar. Tapi bila orang cakap kita pandang tempat lain betul. Dia cakap kita ni, kita pandang tempat lain. Jadi itu menyebabkan orang jadi tak senang. Ataupun dia ni, orang tu rasa macam ini nak dengar ke tak ni, kan? Jadi kita nak bagi orang tu tenang, suka, kita kena tengok, fokus kepada apa yang dia cakap. Tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Bila kita bercakap dengan orang, kita tak boleh berbohong.
Nabi SAW sebut, man ghasyana falaysa minna, siapa yang berbohong, bukan daripada kalangan kita, bukan daripada kalangan kami. Nabi Muhammad tak mengaku umat kepada mereka yang suka menipu ni. Okay, contoh menipu macam mana? Macam-macam lah kan. Kata janji nak jumpa hari ni, nak jumpa hari ni pukul 5 petang. Dia prank, tak jumpa. Sekarang ada kan yang suka buat prank, buat apa kan? Prank. Banyak berbohong kan. Bila berbohong, tak boleh. Apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Okay, kita tengok dari tiga aspek. Kita tengok dari tiga aspek. Yang pertama, kita tengok dari segi individu. Okay, individu. Yang pertama, bila kita bercakap komunikasi dengan orang dengan betul ni, dengan adab yang betul tadi, yang pertama dapat pahala. Okay, lawan dia kalau kita gunakan perkataan yang salah, apa yang jadi? Dapat dosa. Okay, jadi dapat pahala. Yang kedua, disenangi orang sekeliling. Bila kita bercakap dengan orang dengan bahasa yang baik, bahasa yang elok, dia dapat disenangi oleh orang. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Okay, bila kita bercakap dengan orang, kita pandai bertegur dengan orang, dapat kita mengeratkan lagi silaturahim. Seterusnya, dari segi yang kedua, iaitu dari segi masyarakat. Okay, apa faedahnya kepada masyarakat? Yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Okay, bila kita gunakan perkataan yang betul, yang baik, kita tegur dengan orang yang betul. Jadi bila kita berkomunikasi dengan elok, maka dapat memupuk sifat hormat menghormati. Yang kedua, mengelakkan permusuhan. Okay, kadang-kadang pergaduhan, permusuhan berlaku disebabkan apa? Kadang-kadang sebabkan kata, mulut kita, lidah kita kan. Kadang-kadang ada yang pergi sesaja ejek orang. Oi hitam, oi botak. Kawan tu pun panas hati, tak puas hati. Datang dengan member dia, datang pukul awak. Bila pukul, macam ni pula ajak, dia ni pukul anak aku kan. Jom ajak geng kita pula, buat kita bergaduh, satu kampung bergaduh. Disebabkan bermulanya daripada lidah kita yang kita salah gunakan. Okay, jadi kena hati-hati dengan percakapan dan juga interaksi komunikasi yang kita lakukan ni. Yang ketiga, kita tengok dari segi negara, apa faedah ataupun apa manfaat kepada negara. Yang pertama, memelihara kedamaian negara. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau mulut kita ni kita bercakap dengan bahasa yang baik, dengan elok kan, mungkin kedamaian, keamanan itu dapat dikekalkan lah. Tapi kalau contoh kita resis, contoh kan, kutuk orang, suka gunakan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang tak elok di media sosial dan sebagainya, kutuk orang, sedikit sebanyak akan menimbulkan rasa tak puas hati. Pada awalnya sikit je, bila makin merebak, dia akan jadi masalah kepada negara kita secara keseluruhannya. Contoh perkauman. Okay? Contoh perkauman kita orang Melayu, katakan dia kita kutuk orang India. Oi India, apa ni semua. Orang India, kita kutuk seorangnya. Tapi semua orang India terasa dan akhirnya kena kecam Facebook contoh kan. First kena kecam lah, mula-mula kena kecam. Kemudian lepas tu mulalah ada yang datang tak puas hati, datang pukul awak, belasah awak dan bergaduh antara kaum, dan boleh menjadikan peperangan pun. Sebelum ni pernah berlaku peperangan antara kaum di negara kita. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup. Menjamin keselesaan hidup di dalam negara lah. Bila kita harmoni kan, bahasa kita komunikasi dengan baik dengan orang, jadi kehidupan kita tu selesa, harmoni je kehidupan kita. Kita nak macam tu lah. Kita tengok pula cara komunikasi bijak seperti Rasulullah SAW. Okay? Nabi SAW terkenal dengan komunikasi yang sangat bijak, sangat hebat. Okay, yang pertama, boleh tengok dekat skrin, bercakap benar. Okay, Nabi Muhammad SAW daripada kecil lagi memang seorang yang bercakap benar. Dan Nabi SAW melarang berdusta untuk membuat orang lain ketawa.
Sebab apa? Sebab biasa kita ni kalau nak buat orang ketawa, kita mula berdusta kan, kita bercakap benda yang bohong. Okey, kita buat lawak, tapi dalam lawak tu kita gunakan bohong. Okey, itu pun sebenarnya Nabi SAW melarang. Okey, prank contoh kan, kita berbohong. Okey, bergurau, kadang-kadang kita bergurau tapi kita berbohong. Okey, Nabi SAW pernah bergurau. Bukan tak pernah bergurau Nabi Muhammad SAW ni. Pernah bergurau, tapi Nabi Muhammad SAW tetap bercakap benar walaupun bergurau. Sebagai contoh, ada satu peristiwa Nabi SAW bergurau dengan seorang tua. Dia datang jumpa Nabi sebut kepada dia, orang tua tak masuk syurga. Dia pun terkejut, menangis sedih. Sebab dia dah tua. Lepas tu Nabi SAW tersenyum. Nabi SAW pun bagi tahu dia lah, sebab apa orang tu tak ada kat syurga? Sebab bila kita dibangkitkan di akhirat nanti, semua dalam keadaan muda, bukan keadaan tua. Jadi tak adalah orang tua kat syurga. Jadi Nabi SAW tak berbohong, walaupun Nabi SAW bergurau. Seterusnya, gunakan bahasa yang baik dan teratur. Okay, Nabi SAW ni bijak menggunakan kata-kata, tidak pernah berkasar. Nabi SAW bercakap dengan sahabat, dengan orang, tak gunakan bahasa kasar, tak pernah menyumpah, cakap benda-benda yang tak betul. Tak. Okay. Dan Nabi SAW menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Okay, setiap masa. Semua orang kenal Nabi SAW memang sopan. Seterusnya, ucapan yang jelas. Okay. Contoh, mengulang ucapan sebanyak 3 kali sehingga dipahami. Okay, Nabi SAW bila mengajar sahabat dan bercakap dengan sahabat, Nabi SAW kadang-kadang dia ulang 3 kali, okay, supaya apa yang Nabi SAW sampaikan tu dapat dipahami dengan jelas. Okay, takut ada yang tak jelas, Nabi SAW ulang. Sentiasa bersederhana, berkata dengan baik, tiada yang baik, lebih baik diam. Okay, Nabi SAW berkata dengan baik, tiada yang baik, lebih baik diam. Okay, hadis dia sebenarnya hadis ni, falyakul khairan aw liyasmut. Okay, Nabi SAW sebut, kalau kita tak boleh bercakap benda-benda yang baik kepada orang, okay, lebih baik kita diam daripada kita bercakap benda buruk untuk mengutuk orang. Okay. Okay, jadi rumusan, komunikasi yang sehat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke bahagian tugasan, saya nak buat sedikit rumusan lah. Okey, sekarang ni kita berada di zaman teknologi kan. Komunikasi sekarang ni bukan sahaja kita bercakap, berbual. Okey. Tapi lebih kepada itu, lebih kepada media sosial lah. Okay, jadi saya nak nasihatkan kepada semua supaya kita dapat gunakan media sosial ni dengan betul. Okay, jangan kita gunakan media sosial share benda-benda yang tak betul. Okay, ada yang kita bercakap benda-benda yang tak elok dalam Facebook, dalam Instagram, buat TikTok, buat benda-benda merepek kan. Kadang-kadang kita tujuan ni nak bagi orang tahu, tapi dalam masa yang sama kita sebenarnya tengah buat benda-benda yang tak berfaedah dan boleh mendatangkan dosa kepada kita. Okay, jadi komunikasi di alam maya pun kita kena jaga. Tak boleh kita bercakap bohong kat sana, kutuk orang, oh yang tak puas hati dengan dia ni kan, kutuk dia buat apa semua lah kan. Tak boleh, walaupun bukan kita cakap dengan mulut, tapi sekarang ni jari jemari juga sebagai alat komunikasi. Jadi kena bijak, sebagaimana tajuk kita, kena bijak. Kena bijak seperti mana Rasulullah SAW, kita kena bijak menggunakan jari jemari kita juga dalam komunikasi dengan orang. Okey, baik, kita teruskan. Kita tengok apa tugasan kita hari ini. Tugasan hari ini, selain daripada awak dah belajar semua ni, okey, tugasan dia ni ada link dekat bawah. Kalau awak tengok dekat video ni, awak tengok dekat bahagian komen. Ada komen tu saya dah letakkan link ni. Awak klik saja, nanti awak akan pergi ke tugasan tu. Okey, bila tugasan tu awak masukkan nama awak supaya nanti saya dapat detect, saya dapat tengok siapa yang buat
tugasan ini. Okey. Dan tak perlu awak PM saya bagi tahu kata tugasan nak buat apa, tak perlu. Sekadar awak buat latihan tu, saya boleh nampak nama awak nanti di sana. Okey. Okey, jadi terima kasih kerana anda memberi perhatian. Sekadar itu sahaja daripada saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.